wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Alhamdulillah, kita memulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita punya speaker QBEB Merchant Azizi Muhammad dan juga yang semua yang hadir pada malam ini. Topik malam ini adalah penyelesaian kewangan menggunakan logam emas. Okay, tanpa membuang masa, saya persilakan Encik Azizi untuk meneruskan presentation. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Hasnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya majlis ilmu kita pada malam ini dengan memperkenalkan ataupun untuk membuat pencerahan, menerangkan lagi pada anda semua tentang produk yang ditawarkan di Quantum Metal. InsyaAllah saya akan sharekan saya punya skrin dan kita akan ulang kaji yang saya tahu yang masuk dalam ni dah hampir mungkin dalam 2-3 kali dah join. Dan hari ini kita akan ulang kaji balik lah. Kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar selama ni. InsyaAllah kita akan cuba saya akan cuba memahamkan anda semua tentang produk-produk yang ditawarkan di Quantum Metal. Okey, saya share skrin saya. Okey. Tu boleh nampak skrin Nampak bang Nampak. Okey. Okey. So ini adalah Quantum Metal background ataupun latar belakang syarikat Quantum Metal, yang mana syarikat Quantum Metal Sdn Bhd telah didaftarkan pada 30 Julai pada tahun 2012 dengan modal berbayar sebanyak 10 juta ringgit. Okey, Quantum Metal ni pada asalnya ditubuhkan targetnya adalah untuk marketkan produk emas dan juga sistem kepada bank-bank tempatan, dan dimulakan dengan bank muamalat dan seterusnya telah dikembangkan dekat Alliance Bank, Affin Bank dan juga Ar-Rajhi Bank. Okay, so Quantum Metal telah supply produk dan juga sistem kepada bank-bank tempatan. Dan pada bulan Disember 2019, okay, Quantum Metal mula buka dia punya bisnes kepada orang awam macam kita yang nak menjana pendapatan atau nak menjana pendapatan di bersama dengan Quantum Metal. Jadi sejak daripada Disember 2019 sehinggalah sekarang dah lepas sudah 3 tahun 3 tahun Quantum Metal telah buka dia punya sistem keahlian dia dengan membuat bisnes referral dan membuka peluang perniagaan kepada ramai orang. So termasuk kita semua yang ada di sinilah yang mana dah jadi dealer, yang diintroducer dan sebagainya. So ibu pejabat Quantum Metal terletak di nombor 4 Jalan Residensi di Georgetown, Pulau Pinang. Jadi kalau nak pergi boleh pergi terus. Boleh pergi di Georgetown di Pulau Pinang, boleh tengoklah dia punya office. Office tu tak macam office saya dengan Tuan Hasnul dah pernah pergi dah. Office lama, office lama dekat E-Gate Penang, sebelah Tesco, sekarang Lotus lah, sebelah Tesco. So sekarang dah pindah. Kalau tengok HQ HQ Quantum Metal macam rumah, macam satu banglo zaman kolonial. Peninggalan zaman British dulu. Cantik office-nya. Quantum Metal adalah salah satu pengguna jongkok emas terbesar di Malaysia.
Okay, dia di Malaysia ni, Quantum Metal ni adalah salah satu pengedar jongkok emas yang terbesar, dan perniagaan dia adalah of course lah produk emas, yang menyediakan produk emas kepada pasaran Malaysia. Dan sekarang ni bukan setakat bank dan biasa, tapi Quantum Metal juga dah masuk ke pasaran koperasi. Dia dah pegang angkasa. Dia dah pegang angkasa, makna kata ahli-ahli koperasi di seluruh Malaysia, kalau yang nak beli produk Quantum Metal boleh melalui koperasi, ya. Koperasi. Okey. Pulangan pelaburan syarikat adalah melalui model perkongsian hasil dengan bank tempatan. Okay. Dan emas Quantum Metal disimpan di Bring Singapore dan 100% diinsurансkan oleh Lloyd's of London. Quantum Metal mengurangkan risiko ke atas bank tempatan kerana bank tempatan mempunyai transaksi langsung dan transaksi sah melalui kemudahan Quantum Metal, dan pelanggan Quantum Metal adalah bank, institusi kewangan, institusi kerajaan dan juga peniaga. Dan Quantum Metal adalah pengedar sah jongkong emas Perth Mint di Australia. Perth Mint ni dipunyai oleh Kerajaan Australia Barat. Ini adalah sedikit sebanyak tentang background Quantum Metal. Kalau nak tahu tentang Quantum Metal punya background dengan lebih detail, boleh layari laman web www.quantummetal.com.my. So dekat situ semua ada background syarikat dan sebagainya. So ini kita punya business partner. Ya, business partner kita ada The Perth Mint Australia, Bank Muamalat, Brings, Finbank, Rahnu Tekun, Angkasa, Eco dan sebagainya. Okay, ini antara business partner kita, dan juga ini yang paling penting. Okay. Yang paling penting adalah kita punya syariah advisor kita. Kita ada 2 syariah advisor di Malaysia, dan kita ada 1 lagi di international. Okay. Yang pertama adalah Isra Consulting. Okay. Yang mana Isra ni dia buat pronouncement dekat kita punya GSA, Goal Saving Account. Okay. Dan kemudian kita ada 1 lagi company, Tawafuk Consultancy, yang mana Tawafuk Consultancy ni dia bagi pronouncement dekat GCA dan juga GAE. So tak perlu risau. Bolehlah kalau siapa-siapa yang ada kontak dekat Isra ke dekat Tawafuk ke, boleh pergi check. Ya, boleh pergi check. Dan satu lagi saya nak highlight dekat sini. Ya. Okay, saya type dekat sini ya. Pergi ke laman web www.syariahgold.com. Okey, syariahgold.com. Pergi dekat bahagian produk. Okey, ada cari nama Quantum Metal dekat situ. Okey, pergi cari nama Quantum Metal dekat situ dan anda akan nampaklah Quantum Metal dekat situ, dekat Syariah Gold, website Syariah Gold. Kemudian yang pentingnya kita punya syariah standard ni diakui oleh AUFI. Okey, diakui oleh AUFI. AUFI ni badan standard antarabangsa lah. Okay, untuk Islamic Financial Institution. So kita ada semua ni, kita ada badan yang meluluskan ataupun mengeluarkan sertifikat untuk patuh syariah, dan juga kita ada standard yang yang mengaudit. Mana kata syariah ni pun diaudit oleh AUFI. Okay. So kita tak perlu risau lah. Tak perlu risau bab ni, bab halal haram ataupun emas berkaitan dengan riba dan sebagainya. InsyaAllah kita terpelihara. Jangan lupa bayar zakatnya. Okay, cukup haul kena bayar zakat. Okay. So kita adalah pengedar eksklusif bagi The Perth Mint Australia yang 100% dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. Pengeluar jongkok emas tulen dan berkualiti. Maksudnya Perth Mint ni bukannya calang-calang company. Okay, company ni dimiliki oleh Kerajaan Australia. Dimiliki oleh Kerajaan Australia, dan kita tak perlu risaulah sebab company ni memang company yang sangat-sangat kukuh, sangat-sangat besar. Okay, kenapa pilih emas? Satu, emas adalah logam yang berharga dan sumber alam yang amat terhad. Boleh ditunaikan dan mewakili kekayaan. Dan emas ni adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan. Kita ada yang kata ada yang kita di antara kita yang memiliki aset rumah, okay, properties,
ada yang ada tanah, ada tanah, rumah dan sebagainya. So semua tu susah, boleh dicairkan tapi makan masa. Tapi emas ni anytime, anytime kalau kita rasa perlu untuk nak menggunakan cash dan sebagainya, anytime kita boleh tunaikan kita punya emas kita. Just pergi saja, bawa dekat kedai emas ke kedai pajak dan sebagainya, dan kita akan dapat cash. So itulah dia punya kelebihan dia. Mempunyai nilai simpanan yang tinggi dan tidak berkarat. Emas tak berkarat. Emas tak berkarat dan kelebihan bebas cukai. Emas ni dia bebas cukai dan juga lindung nilai terhadap inflasi dan nilai mata wang. Ini yang paling penting. Ini yang paling kita nak tahu, ataupun yang menyebabkan kita nak simpan emas. Kita semua tahu sejarah Nabi, yang mana Nabi bagi 1 dinar dekat sahabat untuk beli kambing. Untuk beli kambing seekor, dan sahabat tu pergi beli kambing. Dan sekarang ni kalau kita nak beli kambing, kita tengok harga 1 dinar emas. Berapa harga dia. Dan kita boleh beli seekor kambing dengan 1 dinar emas. Ini maksudnya adalah nilai emas ni dia tak jatuh. Dia tak jatuh dari zaman Nabi 1400 tahun lepas sampai sekarang. Sampai sekarang kita punya nilai tu masih lagi terpelihara. Zakat 85 gram, ya betul. Zakat 85 gram kena tunaikan zakat lah. Okey. Dia selalu hang. Okey, sekarang ni apa kata kita tukar pada emas digital? Maksudnya di sini adalah emas digital ni yang kita tengah buat sekarang ni, emas digital adalah satu emas yang dia emas, bukan kata emas digital ni kita tak ada emas. Kita ada emas, kita ada emas fizikal, tetapi disimpan di di Brinks. Dan yang kita tengok kata emas digital ni adalah dia punya transaction tu. Dia punya transaction semuanya adalah digital. Sebab tu kita ada sistem QMS kita. Sistem QMS ni lah yang kita manage, yang kita gunakan untuk nak buat transaksi dengan syarikat Quantum Metal. Jadi sebab itulah kita nak pendekkan jadi emas digital. So sekarang ni banyak saya jumpa beberapa orang, saya punya bakal pelanggan, saya punya ni semua. Dia kata, "Cik, emas digital ni bukan kata emas, beli emas mesti dapat emas ke?" Itu menimbulkan salah faham word emas digital ni. Sebenarnya bukan emas tu emas digital. Emas itu ditransaksikan menggunakan sistem digital. Samalah sebiji, kalau kita tak faham, kita nak mudah faham, senang saja. Kalau orang tanyalah, sebagai contoh dealer-dealer yang ada dalam ni, kalau orang tanya, cuba jawab macam ni. So emas, kalau kita nak buat comparison ni, sekejap, siapa kata saya tolong saya mute sekejap semua Dah mute. Dah mute. Okey. So kalau nak faham perbandingan tu, perbandingannya adalah kita simpan duit dekat bank. Kita simpan duit dekat bank. Kalau kita simpan cash dekat rumah banyak, dia akan mendedahkan kita kepada bahaya. Sekiranya rumah kita dipecah masuk ke dan sebagainya, so akan hilanglah semua tu. Tetapi kalau kita simpan di bank, insya-Allah selamat. Samalah dengan emas. Kalau kita simpan emas di tempat simpanan emas, insya-Allah dia selamat dan dia diinsuransikan pula. Kalau apa-apa berlaku, kita boleh tuntut kita punya emas. So insurans akan ganti balik kita punya emas. So apa kelebihan emas digital ni? Kelebihannya adalah satu, pecahan pemilikan. Sebab itulah di Quantum Metal boleh beli emas yang berharga RM10. Pecahan pemilikan. Maksudnya di sini, katakanlah kita ada 1 tan emas dekat Brinks, dekat Singapura tu. Hari ini saya beli emas RM10. Emas RM10 tu, 0.03 gram tu adalah saya punya. Adalah saya punya. So kemudian Tuan Hasno pula pergi beli pula 1 gram. So 1 gram daripada 1 tan yang ada dekat Brinks tu, dia akan bagi kat Encik Hasno pula. Begitulah seterusnya lah. So itu adalah maksud pecahan pemilikan.
So maksudnya di sini kita kongsi bersama. Contoh 1 tan tu ada dekat Brings tu, dia bukan pecah-pecah 1 gram 2 gram, tak. Dia ada seketul emas yang besar tu, dan apabila kita beli emas tu, dia akan bahagikan dekat dokumen dekat situ, dia akan bahagikan saya punya 1000 gram, Encik Asnul punya 500 gram. Siapa lagi yang ada dalam ni? Okey, Cik Rosli, so semualah. Okey. So Encik Saiful pun ada beli 100 gram. Okey, 100 gram ada dekat situ. So sebab kita tak perlu macam contoh, cuba bayangkanlah, katakanlah kita nak beli emas. Kita bila kita nak tunaikan dia sebagai emas fizikal, dia bukannya pergi ketuk emas tu, tak. Sebenarnya memang kita ada stok juga yang 1 gram sampai 10 gram, 20 gram untuk fizikal tu, memang kita ada stok. So maksud kata siapa yang berminat ataupun berkeinginan nak simpan emas fizikal, dipersilakan. Kita ada physical withdrawal. Boleh keluarkan emas fizikal. Katakanlah kita nak simpan emas fizikal, pergi saja dekat kita punya GSA tu, pergi dekat physical withdrawal, masukkanlah particular dekat situ berapa yang kita nak keluarkan, dengan syarat kita ada GSA dalam kita punya account. Ada GSA, katalah kita ada 10,000, okey, 10,000 tu berapa, lebih kurang dalam 35-36 gram. Okey, katakanlah kita nak keluarkan 20 gram, so kita boleh keluarkan 20 gram atau 30 gram, tak ada masalah. Okey, so itu pecahan pemilikan, ya. Kemudian dia tiada had masa. Tiada had masa ni 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita boleh buat pembelian. Selagi emas itu ada. Kalau emas tu habis, kalau katakanlah dekat Brings tu, dekat kita punya peti simpanan tu dah habis stok. Dah habis stok, company tak top up stok, so kita tak boleh beli. Itu maksud dia. Okey. So maksudnya di sini adalah Quantum Metal menjalankan perniagaan emas ni memang betul-betul ikut standard patuh syariah. Yang mana kita emas ni kita tak boleh beli tangguh. Kita kena beli on the spot. Kita beli emas dan kita bayar. Cuba anda buat hari ni. Katakanlah anda beli RM10, RM10 tu terus masuk dalam anda punya akaun GSA. Dia tak ada tangguh-tangguh dah. Dia tak ada tunggu-tunggu masuk 5 minit, 10 minit lepas, tak ada. Beli-beli terus on the spot masuk. Ya, on the spot masuk. Kemudian kecairan, mudah kecairannya mudah sangat. Siapa-siapa yang ada GSA tu, dalam akaun GSA tu, kalau perlukan duit, buat hari ni, minta duit dekat Quantum Metal, nak jual ke nak ni, insyaAllah esok atau lusa dah masuk duit. Tapi selalunya kalau buat hari ni, hari bekerja, esok hari bekerja akan masuk lah. Okay. So dia akan mudah cair. Mudah kita nak cairkan. Kalau kebetulan lah, okay, nak perlukan duit on the spot, okey, nak perlukan duit yang cepat, so boleh kita boleh buat, mudah untuk dicairkan tanpa sempadan. Okey, tanpa sempadan maksudnya di sini kita tak perlu nak susah payah nak pergi mana-mana semua, kita boleh buat secara online saja. Okay, secara online buat transaksi secara online, tak perlu nak ke mana-mana tempat ke apa semua ke, tak perlu. Kemudian dia fleksibel. Okey, dia fleksibel. Tak perlu tak perlu kita nak ke kedai ke mana ke, duduk dalam rumah, keselesaan rumah dia dah boleh. Ataupun waktu dekat pejabat, waktu pejabat kan kita sibuk, tak boleh nak keluar suka-suka hati je dekat pejabat. So ada masa free tu, bolehlah nak buat transaksi, nak buat jualan ke, nak buat convert ke dan sebagainya. Pilihan untuk tukar emas fizikal. Yang ni yang penting yang saya cakap tadi. Okay. So kita boleh tukarkan emas akaun GSA kita kepada emas fizikal. Okey. So kemudian yang akhir sekali adalah kebolehpindahan. Maksudnya kita boleh transfer. Kita boleh transfer emas kita kepada kita punya saudara mara. Okey, saya nak bagi tips dekat sini. Ada orang yang buat sale dalam yang ni. Okey, kalau buat sale sebagai contoh, buat takaful. Okey, kalau buat takaful ni, selalunya bila orang sign up takaful dengan kita akan bagi payung ke, kita akan bagi tumbler ke dan sebagainya. So apa kata kita tukar sikit? Kita tukar, kita punya klien, kita bagi emas GSA yang berharga RM20 ke RM30.
Okay. Daripada kita bagi barang-barang yang boleh cepat rosak tu, lebih baik kita bagi satu benda yang bernilai di mata dia. Dengan syarat dia daftar dululah, dia daftar percuma akaun dengan anda. Okay. Daftar dekat link anda secara percuma, kemudian anda boleh transfer anda punya emas GSA pada dia. Tunjuk, buat depan dia. Okay. Boleh buat depan klien anda tu. Kemudian tunjuk dekat dia, okay, dalam akaun cik dah ada dah RM30 GSA. So kalau cik nak tambah bila-bila masa, ajak dia. Okay, ajak dia macam mana nak tambah simpanan. So lama-lama dia seronok. Lepas tu dia kata, kalau saya nak jual macam mana? Nasihatkan dia jangan jual. Katakanlah dia dah kumpul-kumpul ada 1,000. Jangan jual. 500 nak pakai berapa duit? 500. Okey, 500 buatlah GCA. Buat convert daripada dia punya akaun emas kepada akaun tunai. So boleh buat macam tu. So kemudian lagi satu, anda boleh contoh katakanlah kawan-kawan, okay, saya selalu juga buat dengan Encik Asnol, lalu kadang-kadang kami transfer GSA. Contoh sebagai contoh, saya Tuan Hasnol dia jual nasi dagang. Kan dia jual nasi dagang. Ni nak promote sikit nasi dagang Encik Asnol yang mana dekat-dekat dengan dia, lepas ni bolehlah boleh order dekat dia. So nasi dagang ori daripada Terengganu. So, katakanlah nasi dagang Tuan Hasnol campur dengan pehantaran semua harga RM10. Ya, harga RM10. Jadi Cik Hasnol, saya tak ada ni, saya nak transfer GSA lah, transfer emas. Okey, boleh, no problem. So kita pun transfer lah emas GSA yang bernilai RM10 dan Tuan Hasnol pun hantarlah nasi dagang dekat kita. So itu kita punya transaksi di GSA yang kita boleh lakukan. Okey, ini perbandingan antara physical gold versus digital gold. Bukan kita nak kata physical gold tak bagus. Tetapi kalau diberi pilihan, lebih baik kita buat digital gold sebab digital gold banyak kelebihan dia. Ada orang kata, yes, nak pegang physical gold tu. Okey, dia nak pegang physical sebab nak dapatkan aura. Siapa yang berpendapat semacam tu, dipersilakan. Okey, dipersilakan. Kita boleh simpan physical gold dan kalau saya lebih suka simpan digital gold. Saya suka tengok angka dalam saya punya sistem. Saya suka tengok angka dalam saya punya sistem. So kemudian kita tengok di sini ya, sedikit perbezaan. Physical gold ni berubah-ubah setiap hari. Okey, berubah-ubah setiap hari harga dia. Tetapi digital gold ni seragam di seluruh negara. Berubah-ubah ni maksud dia apa? Harga setiap company tak sama. Harga physical gold setiap company tak sama. Macam contoh Quantum Metal kalau compare dengan syarikat A, dia punya ni lain. Harga physical gold lain. Okey, so syarikat-syarikat dan physical gold lebih mahal lah. Okey, kos tu yang nombor 2 tu lebih mahal daripada digital gold. Itu maksudnya berubah apa setiap hari ni, maksudnya dia berubah antara syarikat-syarikat tak sama. Tetapi kalau digital gold seragam di seluruh negara. Maksud kata setiap company yang jual digital gold harga dia sama. Okay, harga 99.9 sama harga dia. Okey, so kenapa dia physical gold ni harga dia tak sama setiap syarikat? Sebab dia melibatkan kos. Syarikat Quantum Metal mungkin kos dia tak sama dengan syarikat-syarikat lain dekat luar sana. Okey, so sebab tu dia melibatkan kos dan juga kos dia bukannya rendah. Tambah-tambah kalau yang semakin kecil gram physical gold tu makin mahal harga dia. Sebagai contoh, tak nak ambil syarikat lain lah, kita ambil Quantum Metal sendiri. Quantum Metal sendiri punya physical gold pun lebih kurang 350 lebih 1 gram. 1 gram. So, tips kalau nak simpan physical gold, jangan beli 1 gram. Belilah 10 gram ke atas. Sebab kalau beli 10 gram, harga baru lebih kurang 2,700 lebih. Dan makna kata jatuh satu gram tu baru dalam 200 lebih. Macam sekarang ni harga naik lah. Okay, harga naik. Nanti saya akan tunjukkan pada anda yang slide yang berikutnya. Jadi belilah, kalau nak beli simpan gold bar yang fizikal, simpanlah yang kalau boleh 10 gram ke atas lah. Kumpul duit dekat GSA. Kalau rasa nak keluarkan physical gold, keluarkanlah. Okay, kalau boleh 10 gram ke atas. Sebab apa? Sebab kos dia agak tinggi. Kos dia agak tinggi. Untuk digital gold, yuran pengurusan dan markup dijangka kurang daripada 12%. Sebab dia tak melibatkan kos yang banyak. Okay, so sebab itulah macam contoh kalau dekat Quantum Metal 7% saja yuran pengurusan.
So kita beli apa nama ni, GSA RM1,000 sebagai contoh, kita akan dapat lebih kurang RM930 nilai emas tadi tu. Okay, so makna kata 7% tadi tu dia dah tolak yuran pengurusan ataupun spread lah. Kalau dalam bahasa emas ni dia spread. Kita kena faham lah bila kita dah masuk dalam industri ni, kita kena faham lah yang apa maksud spread. Spread ni adalah harga jual tolak harga beli. Harga kat dalam ni QM sell lah. QM sell tolak QM buy. Dia akan dapatlah tu 7% dekat situ dia punya perbezaan harga. So kalau kita boleh katakan spread ni sebagai untung syarikat. Untung syarikat lah. Okay, so kalau macam contoh kalau dekat kedai emas kita beli hari ni, tiba-tiba wife minta nak beli gelang emas. Nak beli gelang emas, pergilah beli dekat kedai. So dekat bila kita beli tu, okay, bila kita dapat saja dekat kita tu, dah ada spread dah dekat situ. Okay, katakanlah besok nak pakai duit, kita gadai, nak pergi gadai barang kemas tu, kita dapatlah berapa persen daripada jumlah harga tu. Sebab apa? Sebab dia dah tolak spread dan sebagainya. Okey, untuk pelaburan perlu membeli serendah 1 gram emas. Okey, untuk satu gold bar lah. Untuk satu gold bar. Tapi untuk digital gold, especially dekat Quantum Metal, kita boleh beli serendah RM10. Beli serendah RM10. Kalau rasa tak percaya, boleh cuba. Okey, dalam ni ada kod geng-geng orang-orang, geng-geng baru yang ni semua. Okey, so mungkin boleh boleh cuba beli RM10, tengok betul tak masuk RM10. Penyimpanan dan keselamatan sentiasa berisiko dicuri dan kehilangan kerana ia disimpan dalam loker dan bilik kebal. Okey. So kalau physical gold ni kalau disimpan dekat rumah ke, selalunya kalau banyak ni dia simpan dekat bank. Dia pergi simpan dekat bank, dia simpan juga dekat bank. Tapi kalau digital gold ni memang kita tahu dah penyimpanan dalam peti besi pihak ketiga yang selamat dan diinsuransikan, iaitu Brinks. Okey. Perdagangan perlu melawat ke kedai barang kemas atau bank secara fizikal. Yang ni kalau nak beli, nak jual ke, nak sebagainya, nak buat arahnu ke apa ke, kita kena pergi dekat bank tu. Ataupun kita kena pergi dekat kedai barang kemas ataupun kita kena pergi dekat arahnu untuk nak jual ke ataupun nak beli ataupun nak buat pajak gadai. So kena pergi secara fizikal. Kita kena pergi hadir. Kalau cuti tak boleh. Kalau hari Sabtu Ahad tak boleh nak buat transaction. Sebab apa? Sebab bank tutup. So tapi digital gold boleh dibeli dan dijual pada bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini semua kita boleh buat. Pukul 3 pagi ke 4 pagi ke boleh beli. Selagi mana stok ada dalam kita punya sistem, selagi itulah kita boleh jual dan kita boleh beli. Kecairan, boleh beli emas fizikal dengan mudah tapi mungkin sukar dijual balik semasa harga tinggi. Sebagai contoh macam inilah, kalau harga tinggi, waktu malam tu, bagi contoh malam ni lah, tiba-tiba harga emas naik, lepas tu kedai tutup, nak pergi jual macam mana kan? So tak boleh nak jual. Tapi kalau digital tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah, kita boleh buat transaksi menggunakan online. So kecairannya sangat-sangat mudah di digital gold. Okey, so Quantum Metal menawarkan penyelesaian pemulihan ekonomi. Kita ada 3 produk utama yang ditawarkan di Quantum Metal. Yang pertama adalah Gold Saving Account, yang kedua adalah Gold Convert Account dan yang ketiga adalah Gold Asset Enhance. Okay, yang mana kita ada 3 produk utama ni. Dan kita tengok GSA ni, dia punya fungsi dia adalah kita tukar mata wang kepada emas. Kita nak tukar mata wang kita kepada emas. Dan GSA juga adalah fungsi dia kita beli dan jual emas. Pindahan emas antara ahli dan boleh beli emas serendah RM10 dan ada sijil patuh syariah. Okey. So untuk Gold Convert Account, kita ada tujuan Gold Convert Account ni adalah nak memelihara kekayaan. Apa maksud memelihara kekayaan ni? Maksudnya adalah anda menggunakan facilities Gold Convert ni untuk nak dapatkan tunai sehingga 85% dalam masa yang sama anda masih ada pegangan emas anda disimpan oleh syarikat. Okey. So yuran dikira berdasarkan jumlah pembayaran tertunggak. Pembayaran tertunggak ni maksudnya adalah 85%. Maksud kata kita kenakan yuran 3.5% tu atas 85%. Bukan 100% ya.
Dikira secara pro rata dan tiada had masa untuk menebus. Ini yang paling saya suka. Dulu sebelum saya jumpa Quantum Metal, ada kawan saya ajak saya join satu company. Company ni dekat Kepala Batas Penang. Dia ada kilang emas dia sendiri, syarikat orang Bumi Putra, dia ada syarikat dia ni. So dia duk promote saya. Saya memang saya dah hampir keluarkan duit dah untuk nak register untuk nak register, tapi saya terfikir balik, okeylah, tak apa. Tapi syarikat tu dia jual emas dan dia jual barang kemas dan dia jual gold bar. Yang so kawan saya pun ajak, dia kata, oh Zee, macam ni Zee, boleh buat macam ni, boleh buat pajak, okey, boleh pergi umrah secara percuma. Maksudnya kita kumpul emas, okey, katakanlah kita dapat 10,000 emas, kita tukarkan, kita letak emas kita dekat pajak, kemudian dapat duit, kita boleh pergi umrah. Balik daripada umrah tu kita boleh tebus semula emas tu tadi dengan buat pembayaran bulanan. Weh, kalau 10,000 tu banyak juga nak kena bayar sebulan dalam masa 6 bulan tu. Kan? Kalau tak, dia kata kalau tak mampu nak bayar dalam masa 6 bulan, kita boleh extend lagi sehingga setahun dan sebagainya. Tapi masa tu saya pun rasa, oh macam best juga buat benda ni kan. Tapi nak bayar balik tu memang rasa macam berat jugalah. Bukan berat macam mana, memang tinggi lah kos dia. So saya pun, tak apalah, kalau saya join pun saya nak buat bisnes jual emas ni dekat orang secara online. Dalam masa yang sama saya tak perlu buatlah pajak tu, sebab masa tu memang pajak ni bagi saya tak berminat nak buat. Okey, saya tak berminat nak buat pajak ni disebabkan oleh sistemnya yang macam tu. Okey, sistemnya macam tu yang saya kira-kira balik, ni syarikat untung ni. So saya rasa macam tak perlulah kot. Okey. Okey. So yang pentingnya ada sijil patuh syariah. Ya, ada sijil patuh syariah. Kemudian yang ketiga adalah kita ada bagaimana kita nak gandakan aset emas kita. Okey. Bagaimana kita nak gandakan aset emas kita, yang mana kita boleh meningkatkan aset emas kita sehingga 5 kali ataupun 10 kali. Selesaikan bila masa berdasarkan harga emas harian. Okey, untung rugi, maksudnya kalau untung kita jual lah, kalau rugi kita simpan. Dan yang pentingnya ada sijil patuh syariah. Kemudian saya akan perincikan sikitlah. Okey. So kalau kita nak faham GSA ni, kita fahamkan fungsi bank. Kalau bank, dia deposit tunai, dia pengeluaran tunai dan juga pindahan tunai. Tapi kalau di GSA, dia yang pertama dia boleh beli emas, kemudian dia jual emas dan juga dia buat pindahan emas. Itu adalah fungsi GSA. So emas di GSA pula juga boleh dikeluarkan secara emas fizikal. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh ni saya tak ingat dah petik bila ni, tapi pada ni harga ni agak rendah lah, tapi sekarang ni dah mahal 350 lebih, saya cek baru ni. Okey. So kita tengok dekat sini. Kalau 1 gram RM349. Kalau 10 gram RM2,781. Maksudnya di sini adalah kalau kita beli 10 gram, harga segram jatuh RM278. Tapi kalau kita beli 1 gram, harga ni adalah RM349. So itulah dia punya ni Itu dia punya perbezaan dia. Sebab itulah saya bagi tips tadi, kalau lebih tinggi kita beli, lebih murah harga dia. Okey, lebih murah harga emas fizikal. Kemudian kita tengok GCA. Produk yang kedua adalah kita samakan dia dengan kedai pajak. Tapi kedai pajak margin slash dia 30 hingga 40%. 30 hingga 40%. Maksudnya kalaulah anda ada barang harga RM1,000, pergi dekat kedai pajak nak pajak, anda dapat dalam 600 ke RM700. Tetapi di Quantum Metal pengeluaran sehingga 85%. Sekiranya anda ada simpan RM1,000, anda boleh keluarkan tunai sehingga RM850. Untuk kedai pajak, kadar faedah 1.5% hingga 2% sebulan. Maksudnya di sini, katakanlah 2% sebulan, 6 bulan dah jadi 12%. 6 bulan dah jadi 12%. Memang tinggilah.
Tapi di quantum metal, yuran pengurusan 3.5% setahun. Okay. 3.5% setahun. Mana kata dia tak ada ni, tak ada dia kira prorate 3.5% setahun. Untuk kedai pajak, dia bagi tempoh 6, 9 dan 12 bulan untuk tempoh tebusan. Tetapi di GCA, di quantum metal, tiada had tempoh tebusan. Anda simpanlah berapa lama yang anda nak simpan. Saya ada satu akaun, banyak kali saya sebut dah, saya ada satu akaun yang berusia hampir 3 tahun. Masih ada dalam saya punya holding inventory. Saya tak buat apa-apa. Harga emas naik ke, harga emas turun ke, stay saja dekat situ. Okey. Sebab kita tak ada had tempoh tebusan. Kita tunggulah sampai 10 tahun, tiba-tiba dalam masa 10 tahun kita nak pakai duit, okey, masa tu kita bolehlah terminate akaun tu. Dan kita terminate. Pastikan bila nak terminate tu, pastikan akaun tu untung lah baru kita terminate. Kalau tak untung lagi, biarkanlah dekat situ. Tak payah kacau apa-apa. Okey, so dekat sini kita tengok bagaimana kita boleh tukarkan kita punya GSA kepada GCA. GSA ni akaun simpanan emas ni kita boleh tukar kepada GCA, akaun penukaran emas hingga 85%. So kita perlulah ada GSA. Gram. Kalau tak ada gram dalam GSA, tak bolehlah buat gold convert account ni. Tak boleh buat gold convert. Dengan syarat GSA mesti ada baki. Mesti ada nilai emas, gram emas dekat situ. So ni semua prinsip benda-benda yang simple thing lah yang kita kena faham. Okay, kalau tak ada GCA macam mana nak buat GCA? Kalau tak ada GSA macam mana nak buat GCA? Okay, so ni kita kena faham ya. Okay. So macam mana cara nak buat ni? Okey, caranya adalah sebagai contoh anda ada USD 100, anda buat GCA, convert 80%, anda dapat USD $85. Okey. So yang ni kita convert ke dolar. Kalau dalam RM mesti 150 dan ke atas. Maksudnya akaun anda ada minimum 150 dekat GSA, anda boleh buat convert. Anda boleh convert akaun anda daripada emas ke tunai kiranya anda nak pakai duit. Kalau tak pakai duit tak apa. Tak ada masalah. Sebab itulah yang kita duk bagi tahu saya duk bagi tahu, Cik Asno duk bagi tahu yang buatlah convert. Okey, dapat gaji beli GSA buat convert. Inilah. Okey, inilah. Okey. So sebab apa? Sebab kita nak memelihara kekayaan kita. Kalaulah hari ni syarikat quantum metal tak wujud, katakanlah sistem GCA ni tak wujud, tak ada di market, mana kata kita akan teruslah bayar kita punya utilities, kita nak bayar kereta, nak bayar rumah semua tu, dan akhir sekali habis macam tu je lah. Kita ada aset kita lah. Okay, kita ada rumah, kita ada kereta. Duit habis. Dengan adanya facilities GCA ni, rumah kita ada, kereta kita ada, emas pun kita ada. Emas pun kita ada. So sebenarnya nak ajak klien kita buat bakal klien buat quantum metal, simpan emas di quantum metal ni sebenarnya mudah ya. Mudah saja. Kita just keluarkan word macam tu saja. Kita just tanya dia nak tak kalau kita kita ada sebagai contoh kita ada RM1,000, kita nak bayar kereta, beli emas, kita bayar kereta 850, emas yang berharga RM1,000 masih ada lagi dalam kita punya sistem. So ini ayat-ayat yang selalu saya guna dan alhamdulillah lekat customer, lekat dealer dan sebagainya. Dan yang word yang pertama trigger saya macam ni lah. Word yang pertama trigger saya oleh saya punya upline. Dia kata apa? Nak tak kita makan nasi kandar ada RM10, makan nasi kandar RM7 dan kita masih Hello, dengar suara saya tak? Dengar suara saya? Dengar bang, dengar. Dengar. Oh, okey. Sebab tadi tiba-tiba di mute, ada mute tadi. Okey. So apa nama ni? Kat mana tadi ya? Okey. So bayangkan word ini yang trigger saya untuk saya jatuh cinta dengan GCA. Yang mana mula-mula tu saya kurang faham. Tapi bila diterangkan dekat saya baru saya faham. Okey, rupa-rupanya
Kalaulah kita ada RM1,000, okey, RM1,000 kita beli dulu emas GSA, kita lalukan dekat GSA, kemudian kita terus keluarkan balik dapat 850 dan 850 tu kita buat belanja. Kita buat belanja dan dalam masa yang sama RM1,000 ada lagi dalam bentuk holding inventory. So kita tengok di sini ya, bayaran tertunggak sebanyak 85 USD, anggaran 1.42 gram, 7% spread okey atas harga LME, auto pembaharuan kontrak tahunan, kelulusan segera. Ni memang dia tak ada security semua tak ada lah. Sebab apa? Sebab emas tu duit tu kita punya. Okay. Kena ingat emas tu kita punya. Ada juga yang tanya, cik, kalau saya buat GCA ni, kalau saya buat GCA, macam-macam saya hutang lah duit company kan. Duit company saya hutang, lepas tu saya meninggal. Apa yang akan berlaku? Saya kena bayar tak hutang tu? Sebenarnya GCA ni bukan hutang. GCA ni bukan hutang. Sebab apa? Kita letak emas kita. Kita macam kita letak macam pajak lah. Kalau kita nak contoh lah, kalau kita nak pinjam duit dekat bank. Sebagai contoh, kita pinjam duit dekat bank. Kalau lah kita tak ada pendapatan bulanan, tak ada slip gaji dan sebagainya, bank akan minta ada tak cagaran, geran tanah ke apa semua tu. Kita kata, saya ada geran tanah, saya ada. Okey, minta sini tengok. Okey, so dia cagarkan, kita dapat cash buat pinjaman. Dah habis bayar pinjaman bank tu, baru dia pulangkan balik cagaran tadi. So samalah juga macam GCA ni. Dia bukan hutang sebenarnya. Dia bukan hutang. Okey. So dia beli emas ni adalah milik kita. Katakanlah sesuatu berlaku dekat kita, Quantum Metal akan tengok dekat bahagian pewaris, dia akan cari pewaris tu. Sama ada dia nak teruskan akaun ataupun nak tutup akaun. Kalau nak tutup akaun nanti semua baki-baki yang mana ada tu semua dia akan pulangkan kepada waris si mati tadi. Tu tak perlu risau. Tak perlu risau ya. Tiada had untuk tempoh pembayaran balik. Kita dah bincangkan tadi. Yuran pengurusan 3.5% pun kita dah bincangkan tadi. Jumlah yuran pengurusan yang tertunggak kepada QM akan ditolak waktu kontrak ditamatkan. Okey, yang ni yuran pengurusan tu kita tak boleh bayar. Sebab tu seronoknya buat JCA ni, satu kita tak perlu tebus balik. Kita biar saja akaun kita dalam tu. Kita punya emas kita dalam JCA. Yang kedua, yuran pengurusan, kadar upah simpan 3.5% tu pun kita tak perlu keluarkan duit untuk bayar pun. Dengan syarat satu saja. Kita tunggu harga emas naik ya. Kita tunggulah harga emas naik sampailah satu ketika dia naik. Bila kita nak terminate, dia akan tolak balik 85% yang kita guna dah tu. Kemudian dia akan tolak yuran pengurusan 3.5%. Sistem dah kira semua dah. Ada balance tu simpanlah. So dia akan masukkan dalam GSA balik. So boleh keluarkan tunai pada bila-bila masa. Yang mana bila-bila masa anda rasakan perlu nak keluarkan, anda boleh keluarkan. Tak ada masalah. Okay. So, ini saya petik daripada poster-poster yang saya jumpa. Yang saya jumpa. Cara baru simpan emas. Gaji 1,000, beli emas 150 setiap bulan, baki gaji 850 buat belanja. Katakanlah tiap-tiap bulan dia buat benda yang sama, tiap-tiap bulan buat benda yang sama, dalam masa 12 bulan, dia ada lebih kurang harga emas dia, nilai emas dia adalah 1,800. Okey, 1,800. Katakanlah harga emas tahun tu naik 10%. Bila naik 10%, dia 1,800 akan tambah dengan 180. So total cash dekat tangan dia ada 1,980. Okey, ada 1,980. Apa kata kita ubah sikit? Katakanlah gaji 1,000 tadi tu, kita beli emas 1,000, emas yang bernilai RM1,000 dan kita convert ke tunai setiap bulan. Kita simpan 150, makna kata kita paksa simpan 150 dan baki gaji 850. Kita boleh guna untuk perbelanjaan kita lah. Okey. So kita tengok dekat sini ya. Tempoh simpanan 12 bulan. Okey, 12 bulan 1,000 darab 12 dah 12,000. Okey, 12,000. Katakanlah purata kenaikan emas 10% setahun. 12% campur 10% kenaikan 1,200. So kita dah ada RM13,200. 13,200 tolak 10,200. 10,200 ni adalah 850 kali 12 yang kita dah guna di tiap bulan tu. Tolak dengan fee dia 357 setahun. Dan totalnya adalah 2,643. Cash dekat tangan kita ada RM2,643 sekiranya kita terminate account tu dalam masa setahun. So kita ada 2,643.
Okay. Berbanding dengan yang atas tu, cash dekat tangan kita, nilai emas yang ada dekat kita adalah RM1,980. Ini dia punya kelebihan dia. So, kita faham betul-betul kelebihan GCA ni. Kita kena ingat, apa saja yang kita nak buat, sebelum kita buat tu, apa saja kita nak buat perbelanjaan dan sebagainya, bayar kereta, bayar rumah, nak bayar bank utilities ke, nak bayar, okay, contoh ramai sini yang ada takaful, satu family mungkin 1,000 sebulan nak kena bayar. Sebelum beli buat takaful, buat pembayaran tu, beli emas dulu, kemudian keluarkan balik, barulah buat transaksi tu. Okay. Ini saya nak bagi nampak jelas lagi. Duit pendapatan katalah 1,000, simpan 100%. Makna kata beli emas lah RM1,000 tu dapatlah 3.7 gram. Kemudian buat JCA. Bila buat JCA, bank duit masuk dalam bank RM850. Okay, RM850. Bayar komitmen. Dan sekarang anda memiliki emas. Okay, memiliki emas. Dan tujuan kita adalah untuk nak selamatkan gaji atau perbelanjaan hangus bulanan menjadi simpanan melalui emas. Okay, simpanan emas melalui GCA. Dulu kita simpan gaji 15%, belanja 85%. Kini kita boleh simpan 100% gaji kita dan kita belanja 85%. Inilah sebab kenapa saya suka sangat dengan GCA. Dan memang tiap-tiap bulan saya buat pembelian. Gaji saya masukkan dulu dalam GSA, kemudian saya keluarkan balik GCA, saya bayarlah semua kereta ke, semua segala utilities yang saya nak kena bayar tu saya bayar guna duit GCA. Dan dalam masa yang sama tiap-tiap bulan saya punya gram bertambah. Okey, kemudian kita tengok GAE, Gold Asset Enhanced 5X. Okay. Andaian 1 gram USD 60 lah. Macam hari ni dah 60 apa? 61, 62 ni. Okay, harga emas sekarang ni agak tinggi, agak tinggi. Okay, dan insyaAllah saya berdasarkan pengalaman pembacaan tu, rasanya macam susah dah dia nak jatuh bawah pada 260. Sebab antara faktornya adalah sekarang ni USD sedang melemah. Okay, USD lemah, so harga emas akan meningkat sikit lah. Dia akan susah nak turun. So kalau siapa yang berhajat nak beli emas tu, dipersilakanlah beli. Okay, sebab kalau kita nak tunggu harga emas jatuh, turun, kita pun tak tahu bila nak turun. Mana tahu tiba-tiba dia asyik naik. Dah tiba-tiba bulan 3, 270 cecah. Okay, harga LME lah. Harga LME 270. Kalau harga, kita tengok harga QM Cell tu, harga QM Cell tu mungkin dah cecah dekat 300 segram. Masa tu nak menangis pun tak boleh nak ni lah. Okay? Sebab kita tunggu. Sebab emas ni dia tak boleh tunggu. Kalau rasa ada duit nak beli je. Okay? Alright. So kita tengok GAE 5X. GAE 5X ni modalnya yang perlu kita simpan adalah 25 USD minimum. Okay, minimum 25 USD. Dan syarikat akan tambah 125 USD. Okay, 125 USD. Jadi total pegangan anda adalah 150 USD. Okay, 150 USD. So di sini syarikat melalui pembiayaan tawaruk. Ramai orang cakap dekat market, "Oi, GAE ni tak boleh lah sebab apa? Syarikat kita berhutang beli emas." Sebenarnya kita bukan berhutang. Kita diberi pembiayaan secara tawaruk untuk meningkatkan kita punya pegangan emas. Dan 125 USD ni bukan kita punya. Kita tak boleh guna pun. Kalau pinjaman, contoh kita pergi pinjam dekat bank, kita dapat duit tu. Tapi yang ni kita tak dapat duit tu. Kita tak dapat. Duit tu bukan kita punya. Duit tu Quantum Metal dapat setakat ni lah, dapat daripada Gold Bullion Bank. Daripada Bullion Bank, yang mana Bullion Bank ni bagi pinjaman dekat Quantum Metal dan dia kena charge 3% setahun. Dan Quantum Metal charge kita 3.5%. Mana kata 5% tadi lagi tu Quantum Metal ambil dan untuk dia punya kos-kos lah. Kos-kos pengurusan termasuklah dengan semua-semua lah, adalah dia punya kos-kos dia tu. Siapa yang bekerja dekat syarikat jualan, okay, syarikat produk, jualan produk dan sebagainya, dia faham benda ni. Dia faham kos-kos yang syarikat perlu ada untuk nak sustain kan dalam market.
Okey, kita tengok dekat sini ya. Bayaran tertunggak sebanyak 100 USD. Okey, sebanyak 100 USD, lebih kurang dalam 1.6 gram. Okey, untuk produk GAE, kalau GSA tadi spread dia adalah 7%. 7%. Tapi untuk GAE 5X spread dia adalah 4% saja. Okey, 4%. Auto pembaharuan kontrak tahunan, yang ni kita dia renew secara auto lah. Kelulusan segera, tiada had untuk tempoh pembayaran balik. Mana kata selagi mana kita simpan dekat situ, dia tak ada masalah. Tunggulah sampai harga emas naik. Dan syarikat tidak akan tidak akan paksa ataupun tidak akan buat force sell dekat kita punya account. Yuran pengurusan 3.5% setahun. Jumlah yuran pengurusan yang tertunggak kepada QM akan ditolak waktu kontrak ditamatkan. Waktu kontrak ditamatkan, so dia punya yuran tu dia akan ditolak. Maksudnya sama lah macam GCA tadi. Sama macam GCA tadi, mana kata QM ni dia akan tolak daripada hasil keuntungan emas tadi tu. Sebab tu waktu emas untung, emas naik lah baru kita terminate account tu. Sebab kita nak kena tolak yuran pengurusan, kita nak kena tolak tak ada yang tolak yuran pengurusan. Okey, jadi daripada situlah baru kita dapat dia punya keuntungan. Jumlah bayaran tertunggak akan dijelaskan semasa penambatan kontrak, sama anda boleh keluarkan tunai pada bila-bila masa. Maksud katalah beli hari ni. Beli hari ni tiba-tiba ditakdirkan Allah esok harga emas naik gila-gila. Okey, naik banyaklah. So esok pun dah boleh terminate dah. Mana kata bila ada saja keuntungan kita dah boleh terminate. Okey, untuk GAE 10X pula. GAE 10X minimum dia adalah USD 250. USD 250 lebih kurang 1,100 lebih lah duit kita, duit RM, ringgit Malaysia. So company akan gandakan sehingga 2,500. Mana kata 2,250 dia akan tambah untuk nak cukupkan pegangan kita jadi 2,500 US dollar. Okey. So dekat sini pada slide ni dibuat 42 gram. Sekarang ni lebih kurang 37 gram yang kita dapat lah. Alright. So bayaran tertunggak sebanyak 2250. Okey, 2250. 3% spread 3%. Pembaharuan kontrak secara auto. Samalah dia punya ni. Dan yuran pengurusan 3.5% setahun dan seterusnya lah. Okey. GAE 10X ni sama juga dengan GAE 5X. Tetapi dia punya mainan dia ataupun dia punya game dia lain sikit macam mana? Sebab dia menggunakan sehingga 10 kali ganda. Okey, mana kata anda punya pegangan emas tadi ni ditingkatkan daripada 3.7 gram kepada 37 gram. Anda kata kali 10. 3.7 kali 10 dapat 37 gram. So ini yang dimaksudkan dengan GAE 10X. Maksudnya di sini, katakanlah, saya bagi contoh kalau nak bagi faham. Saya bagi contoh. Katakanlah hari ini saya ada RM1,000. Okey, saya ada RM10,000. Saya ada RM10,000. Encik Asnol ada RM1,000. Okey, Encik Asnol ada RM1,000. So kami pun jalanlah berdua pergi ke kedai emas. Beli kedai emas, jumpa token kedai emas, saya kata, bos, saya nak beli gold bar RM10,000. Okey, bos pun bagi, okey, gold bar semua dapatlah 37 gram. 37 gram dia bagi kat saya. Encik Asnol pergi dekat kedai yang sama, bos, saya nak beli, saya ada RM1,000. Berapa boleh dapat? Okey, you dapat 3.7 gram saja. Okey, 3.7 gram. So Tuan Asnol ambil 37 gram, saya bawa balik 37 gram. Sebab apa? Sebab saya ada modal RM10,000. Cik Asnol ada modal RM1,000. Tetapi hari ini, di Quantum Metal, Encik Hasnol mampu untuk mengembangkan ataupun meningkatkan dia punya simpanan emas melalui fasilitas GAE 10X. Dia ada RM1,000, dia beli dekat Quantum Metal harga emas RM1,000, tetapi dia dapat 37 gram. Bukan 3.7 gram. Okey? Itu maksud 10X. Maksud kata Encik Hasnul punya grammage tadi tu ditingkatkan sehingga 10 kali ganda melalui fasilitas pinjaman ataupun pembiayaan tawarruk. Pembiayaan tawarruk. So jadi di sini Encik Hasnul punya emas akan meningkat daripada 3.7 gram menjadi 37 gram.
yang mana perjanjiannya adalah Encik Asnur cuma bayar 3.5% upah simpan ataupun yuran pengurusan setahun. 3.5%. Okey. So saya tadi ada 10,000. Okay. Bila saya ada 10,000, kalau saya beli 10,000, apa yang akan jadi? Bila saya beli 10,000, syarikat akan tambah 90,000, makna kata emas saya daripada 37 gram jadi 370 gram. Okey, faham So daripada 37 gram, saya digandakan sehingga 10 kali, 37 kali 10, 370 gram dalam simpanan saya yang berharga lebih kurang RM100,000. Okey. So itu yang berlaku di Quantum Metal, yang mana pada siapa-siapa yang first time dengar ni, dia memang dia kata macam macam scammer je. Betul ke ni company bayar apa, kita letak 1,000 kita dapat 10,000? Betul ke? Ini memang benda soalan-soalan ni memang bukan kata orang, saya dulu pun saya tanya balik saya punya leader saya tu. Macam tak masuk akal je kan. Macam tak masuk akal je. Sebab apa? Sebab kita letak 1,000 dia bagi semua. Company mana nak bagi 9,000 kat kita? Bila saya dah masuk dalam, saya faham, baru saya upline saya tadi tu, leader saya tadi tu dia terangkan dekat saya, barulah saya faham dan saya join. Dan first unit yang saya beli pada bulan April 2020, dan itulah unit yang pertama saya untung RM800. Yang bila saya terminate tu, harga saya dapat untung satu unit saja saya dapat untung RM800. So begitulah seterusnya, dan saya pun agak emas sesuai, saya beli jual macam tu. Okay. So ini adalah GAE 10X melalui contoh yang saya bagi tadi tu. Saya harap anda boleh faham dengan contoh itu, contoh mudah yang kita boleh faham. Okay. Okey, ini adalah perbandingan yang mana harga emas pada tahun 2018 hingga 2021. Okey, 2018 harga emas adalah 170 segram. Ya, harga 170 segram, dan pada tahun 2021 harga dah tak jadi 240 segram. Dan peningkatan sehingga 41% ataupun RM70 segram. Daripada tahun 2018 hingga 2021 lebih kurang dalam makan masa lebih kurang dalam 4 tahun lah. Okey, kita ambil exact daripada 2018 hingga 2021 lebih kurang 4 tahun. So kita tengok dekat sini ya. Kalau kita buat ini contoh bukan testimoni. Ini contoh, bukan testimoni, ini adalah contoh nak tunjuk, nak bagi faham. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita buat GCA dari GSA, contoh kita beli masa tu tahun 2018 tu pada harga 170 segram tu, kita beli 100,000. Okey, 100,000 emas. Kemudian kita tukar ke 85% untuk belanja. Okey, 85,000 untuk belanja. Bayangkan peningkatan 41% di atas 100,000 tadi tu, anda akan ada nilai emas sebanyak 140,000. 140,000 tolak 85,000 yang kita dah guna untuk belanja tadi tu, kita ada baki 55,000 untuk dibelanjakan. Bayangkan dalam masa 4 tahun, tiba-tiba kita ada lebihan 55,000. Okey, so ini kekuatan dia. Ini kekuatan GCA sebenarnya yang ramai tak nampak, yang saya nak highlightkan betul-betul. GCA ni, kita guna duit belanja harian kita, beli emas, kita convert ke emas kita kepada tunai, gunakan tunai tu, simpanlah emas tu sampailah harga emas naik betul-betul tinggi, masa tu anda boleh jual. Bayangkan, sekarang ni 2023 harga 260 segram, 280 segram. Saya ambil 260 lah sebab dah tolak spread apa semua kan. 266. Okey, 266 segram. Bayangkan dalam masa 5 tahun 266 tu tadi tu menjadi RM300 segram. Bayangkan berapa banyak anda untung yang duk rajin buat GCA tiap-tiap bulan tu. Okey. 2023 katakanlah harga 266, katakanlah 2023 2028
okey, 2028, 2029 ataupun 2030, harga emas menjadi 300 ke 320 ringgit segram. Bayangkan masa tu betapa banyaknya duit yang anda ada dalam holding inventory, dan masa tu bolehlah nak terminate satu persatu akaun. Okey. Bayangkan dah ada berapa ringgit, daripada 266 tolak katalah 300, ada 34 gram, 34 ringgit segram. 34 ringgit segram. Bayangkan kita punya GCA tu meningkat punya banyak. Sekarang ni harga naik sikit pun tengok GCA semua dah jadi hitam lah. Net gain lah, bukan net loss. So okey, kita tengok contoh yang kedua, GAE 10X. Katakanlah bayaran pendahuluan RM100,000 emas. Okey, anda dapat bayaran fleksi RM900,000. So pegangan kita ada 1 juta. Okey, 100,000 kali 10 kita akan dapat 1 juta. Okey, 100,000 campur dengan 900,000 pembiayaan tawarruk daripada Quantum Metal, anda akan dapat 1 juta emas. Katakanlah daripada 2018 sehingga 2021 peningkatan sehingga 41%, kita ada 1.4 juta. Okey, 1.4 juta, tolak 900,000, kita pulang semula duit yang kita pinjam daripada Quantum Metal tu, daripada pembiayaan tadi tu 900,000 tu, kita ada lebihan untung 500,000 tunai tambahan dalam masa 4 tahun. Okey, ini kekuatan GAE. Okey, ini kekuatan GAE 10X. Yang mana emas kita digandakan dan sekiranya ada keuntungan dekat situ, emas kita akan dapat keuntungan berkali-kali ganda lah. Okey. So nak bagi tahu sebelum saya lupa, GAE 10X ni GCA tak ada isu. Okey, GCA tak ada isu. GAE 10X ni sekiranya kita naik, harga emas naik, kalau 10 kali naik 10% lah katakanlah harga emas naik 10%, kita akan dapat untung 100%. Sebab dia di darat 10. Sebagai contoh macam ni. Anda cuba anda fikir ni kan. Katakanlah anda ada 1,000, macam contoh tadilah contoh tadi yang saya bagi tu. Katakanlah anda ada 1,000, anda beli GSA RM1,000. Beli GSA RM1,000, katakanlah dalam masa setahun harga emas naik 10%. Anda dapat untung RM100. Okey, 100,000 darab 10%, anda akan dapat untung RM100. Tetapi dengan GAE 10X, anda ada 1,000, beli GAE 10X, anda akan digandakan sehingga 10 kali ganda, maknanya kata anda akan ada 10,000 dekat situ. Ya, 10,000. Katakanlah harga emas naik 10%, 10,000 darab dengan 10%, anda ada untung RM1,000. Okay, anda akan ada untung sebanyak RM1,000. Jadi di sini kita cerita untung. Kalau cerita rugi macam mana? Okey. Maksudnya sini kalau rugi, kalau kita boleh untung 10 kali, kita pun boleh rugi 10 kali. Okey. Bila harga emas jatuh, kita punya GE tadi pun dia akan turun sehingga 10%. Mana itu sehingga 100% lah. Okey. Tetapi jangan risau. Selagi akaun kita tak untung, selagi kita tak terminate akaun kita tu, selagi itulah kita tak rugi. Okey. Selagi kita tak terminate akaun kita tu, selagi itulah kita tak rugi. So, biarkan saja akaun dalam tu sehinggalah harga emas naik begitu tinggi, kita rasa puas hati, kita terminate dan kita simpan kita punya modal dan juga kita punya keuntungan. Saya ada satu akaun yang saya beli pada tahun 2020 dan saya beli pada masa tu harga $66. Hari ni baru $61. Dan saya akaun tu dah nak masuk 3 tahun dah, memang masih rugi dan saya simpan saja dalam tu. Saya tak nak terminate. Ya, saya simpan, saya nak tengok apa yang akan berlaku nanti. Katakanlah bila harga emas naik, okey sekarang masa saya beli $66. Katakanlah harga emas naik sehingga $70, sebab sekarang ni harga emas dah 61 lebih, dekat-dekat $62. Katakanlah saya tunggu sehingga tahun 2024. Harga emas naik melonjak sehingga $70-72. Masa tu bolehlah saya jual. Mana kata saya jual, saya simpan untung, setelah ditolak kos-kos apa semua pengurusan dan sebagainya, saya akan dapat simpan untung. Masa tu akaun saya dah untung lah. Jadi tak perlu risau kalau harga emas turun. Sebab company tak paksa kita jual. Ingat dalam sistem Quantum Metal, syarikat beri kebebasan kepada kita 100%.
dia tak akan terminate kita punya account, dia tak akan buat apa-apa dekat kita punya account. Semuanya ada di tangan anda, ada di tangan kita semua. Okay, so ini yang kita amalkan di Quantum Metal. Okay, yang ni saya petik testimoni salah seorang klien grup Encik Asnol. Okay, grup Encik Asnol yang mana kita tengok dekat sini ya. Okay, dia beli pada 27 hari bulan 10. Akaun ni dia terminate pada bulan 11 ya, pada bulan 11 tahun lepas. Okey, yang mana dia terminate pada harga $58. Ni kalau dia simpan lagi ni sampai sekarang 60, harga hari ini $61, lagi banyak untung dia dapat. Tapi pada hari itu tengok dah untung dah banyak, kami pun nasihatkan dia okeylah boleh jual. Dan ini pun dia dapat keuntungan sehingga berapa puluh persen, 20 ke 30% dia dapat untung Okey, so kita tengok dekat sini. Sebagai contoh, okey, pelaburan permulaan dia $250 dan pulangan bersih dia 387. So maksudnya dia dah ada untung $137. Sorry, $137 kat sini. Kemudian untuk akaun yang kedua pula, dia punya initial investment dia adalah $500. $500 2 unit. Okey, 2 unit. So dia dapat untung kat sini 781. 781 tolak 500, dia dapat untung $281. Dan begitulah seterusnya. Okey, satu lagi akaun dia beli ni, dia beli 4 unit $1,000, dia dapat untung $799. Bayangkan $799, $800 darab dengan duit kita sekarang ni, berapa banyak dia dapat samalah juga ni akaun ni yang best juga ni. Okey, $250 dapat 439, yang ni $500 dapat 840. Maksud kata dia untung $340. So total dia dapat untung lebih kurang dalam RM12,000. Okey, untung tak termasuk yang ni. Dan juga management fee ni dipulangkan kembali. Management fee ni figure-figure yang dia dah terminate ni dipulangkan kembali kepada tuan yang mempunyai akaun ni. Tak tahu dia masuk ke tak malam ni. Okey. Ini salah satu paling pantas dalam rekod saya punya klien. Okey, seorang India, yang mana dia beli 3 hari bulan 11, dia terminate lebih kurang dalam 8 ke lebih kurang 6 hari. 9 hari bulan 11. Okey, 9 hari bulan 11. Okey, masa tu harga dia $56. Dia invest $2,500, $10,000, $2,500, dan dia dapat pulangan 3,692. Maksud kata dia untung $1,192. Darab dengan 4, masa tu dia dapatlah lebih kurang berapa ribu? 6,000 lebih lah, 5,000 lebih. Dan ini dipulangkan kembali. $768 ni dipulangkan kembali. Sebab apa? Sebab dia dah terminate account tu. Okey. So kita sekarang ni, kita hidup sebagai manusia ni, kita ada komitmen dan juga kita ada perbelanjaan tetap. Kita ada gaji bulanan, pendapatan sumber pendapatan kita daripada gaji bulanan, kita daripada pendapatan perniagaan dan sebagainya. Okey, kita ada perbelanjaan bulanan kita akan bayar kereta, bayar rumah, insurans, kad kredit, pinjaman peribadi, perbelanjaan harian dan lain-lain. Banyak perbelanjaan kita. Banyak perbelanjaan kita sebagai manusia ni untuk nak hidup di muka bumi ni. Banyak perbelanjaan yang kita buat tiap-tiap bulan. Okay. Ataupun selain perbelanjaan, mungkin ada di kalangan kita nak beli rumah, nak bayar pendahuluan, deposit bayar rumah, ataupun nak bayar deposit beli kereta, hartanah dan sebagainya. Ada juga yang tak kahwin lagi, yang dah nak kahwin. Okay, kos perkahwinan. Okay, ini kita punya komitmen. So, macam mana cara nak tingkatkan kita punya reserve kita punya harta kita sebelum nak bayar komitmen bulanan ataupun buat down payment kereta ke rumah dan sebagainya? Apa kata kita beli dulu GSA, kita beli dulu emas GSA, kemudian kita convertkan kita punya emas kepada tunai, dan bila kita dapat tunai, kita buatlah bayar komitmen ke, nak bayar down payment ke dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita ada simpanan emas untuk masa depan kita, untuk 5 tahun ke 10 tahun. Okey, macam contoh saya sekarang ni anak sedang membesar. Okey, mungkin dalam masa 10 tahun anak yang sulung dah nak kahwin. So masa itulah boleh keluarkan lebih kurang dalam 10 tahun akan datang ni, 10 tahun ke depan
bolehlah keluarkan daripada GCA tadi tu untuk buat kos-kos nak ke Duri, ke Dara dan sebagainya. Okey. So itu cara nak meningkatkan result kita, dan juga kita boleh mempelbagaikan portfolio. Okay, selain daripada GCA, kita pun boleh letak GAE. Yang mana produk GAE ni ada risiko dia. Dia ada risiko, dan risiko itu adalah masa. Okey, adalah masa. Masa yang akan apa nama ni? Nak tentukan sama ada harga emas naik ataupun harga emas turun. So kalau emas turun, harga emas turun, kita tunggu. Kalau harga emas naik, masa tu dah ada untung, nak terminate, boleh terminate. Jadi macam mana nak terminate, tengok harga tu, bolehlah rujuk anda punya leader, yang mana leader direct dengan saya, boleh rujuk terus dengan saya. So kami akan bagi consultation macam mana nak terminate. Okay, macam mana nak terminate account. Okay. Jangan gunakan dana kecemasan untuk beli produk GAE 10X dan 5X. Ini kena simpan kemas-kemas. Okey, ini kena simpan kemas-kemas. Sebagai contoh, hari ni saya ada 1000. 1000 ni saya nak bayar tiap-tiap bulan punya utilities. So saya pun beli GAE dengan harapan bulan depan harga emas naik, saya boleh terminate, saya dapat untung dari 2000. Jangan buat macam tu. GAE 10X dan 5X adalah guna duit yang memang kita nak simpan. Okey, yang ni holding power kena kuat. GAE kena ada holding power, kena kuat. Yang mana kita tak guna duit tu. Sebab kita nak naik tu, walaupun harga emas naik, tapi dia bukannya boleh terminate dalam jangka masa pendek. Yang saya tunjuk akaun tadi tu adalah memang diorang punya nasib, diorang beli pada harga rendah, dan pada harga yang betul-betul tinggi diorang dah boleh jual. Okey. So saya ada satu akaun yang saya cakap tadi, saya beli pada $66 pada bulan bulan September 2020. Okey, bulan September 2020, dan sekarang ni harga emas masih lagi belum touch $66. Jadi saya punya akaun masih rugi. Nasib baik saya beli GAE tu menggunakan duit komisen dalam Quantum Metal. Jadi saya tak rasa sangatlah. Dia tak rasa sangat. Sebab itulah saya kata, kalau nak beli GAE, tolong beli menggunakan duit yang memang anda tak guna. Duit simpanan yang memang anda niat nak jadikan itu sebagai anda punya investment. So boleh beli GAE 10X dan juga 5X. Okey. So sebelum macam mana anda nak meningkatkan kekayaan, dengan cara kenal pasti dana sebelum membeli. Okey, sama ada anda beli GSA, nak simpan GSA ke, sebagai contoh, saya memang pun simpan 9,000. Tapi sekarang ni saya nak tukar, saya tak nak simpan duit, saya nak simpan emas. Boleh. 1,000 tadi simpan dalam GSA. Simpan dah. Okey. 12 bulan dah ada 12,000 emas. Okey, nilai emas dekat tu. Dah ada dekat 40 gram dah dekat situ. Okey. Kemudian kalau anda nak buat GCA, katakanlah perlukan duit, boleh buat GCA. Macam saya cakap awal tadi, GCA ni adalah satu facilities yang ditawarkan kepada anda. Macam mana anda nak kumpul emas, dalam masa yang sama, anda nak guna duit tu untuk perbelanjaan. So boleh buat GCA. Dan juga GAE 10X dan juga GAE 5X adalah untuk simpanan ataupun pelaburan emas. Pelaburan maksud kata, anda nak beranakkan anda punya wang anda dalam emas tadi tu dengan cara yang lebih cepat. So itu facilities itu adalah GAE 10X dan juga GAE 5X. Inilah yang saya kata yang GAE tu, ataupun macam mana kita nak enhance, macam mana kita nak kembangkan, kita nak enhance ni maksudnya kita nak tambahkan kita punya kekayaan emas kita tadi. So anda kena kenal pasti kena kenal pasti dana sebelum kita nak beli emas di Quantum Metal. So di sini kita ada sedikit cara macam mana nak jadi konsultan di Quantum Metal. Okey, konsultan di Quantum Metal macam mana cara nak jadi, dia punya ganjaran dia. Okey, so di sinilah saya ingat saya tak terang dah lah kot yang ni. Saya rasa ramai yang dah tahu dah So nanti boleh rujuklah anda punya dealer, anda punya leader macam mana nak naik ataupun nak mula menjadi seorang konsultan di Quantum Metal. Okey, so tamat saya punya ni.
Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Kalau ada nak, kalau malu nak bertanya, boleh type di ruangan chat. Okay, boleh type di ruangan chat untuk tanya soalan. So saya serahkan majlis ini kepada Encik Hasnul untuk agenda seterusnya. Silakan Encik Hasnul. Mic. Okey. Terima kasih Cik Azizi atas penerangan yang sangat jelas tentang 3 produk utama quantum metal. Walaupun benda ini berulang-ulang, memang walaupun tuan-tuan telah dengar berulang-ulang kali, tapi berulang kali itulah yang membuat kita lagi faham tentang produk yang kita akan perkenalkan pada pelanggan kita. Sebab pelanggan akan bertanyakan soalan-soalan yang biasa yang Cik Azizi terangkan tadi. Kita sendiri sebagai pengguna, kita menggunakan sendiri produk quantum metal ni, contoh dia, kita kena beli sendiri. Kita kena rasakan macam mana kita nak experience membeli GSA, Gold Storage Account. Kita buat convert GCA, Gold Convert Account, lepas tu macam mana kita nak buat GAE kali 10 kali dan GAE kali 5 kali. So daripada experience tu, bila pelanggan kita bertanya, kita dapatlah jawab. Kurang-kurangnya kita bolehlah memenuhi jawapan yang persoalan yang ditanyakan oleh pelanggan kita. Kalau tuan-tuan masih kurang jelas atau tu, boleh rujuk kepada saya, untuk tim saya, dan Cik Azizi lah untuk tim Cik Azizi, tentang macam mana kita nak permudahkan penjelasan kepada kita punya pelanggan-pelanggan kita. So kalau ada di masa depan ada tuan-tuan nak bawa pelanggan-pelanggan atau orang yang berminat untuk dengan quantum metal ni, boleh je bawa ke dalam sesi seperti ini dan kita akan beri penjelasan tentang produk-produk quantum metal. Okey, ada soalan ke daripada audien? Kalau ada tanya soalan ke, atau kalau malu boleh tulis kat ruangan mesej ni. So kalau tak ada, sekarang jam telah menunjukkan pukul 10. Boleh nak tanya? Ya, okey. Boleh. Ada nak tanya, boleh soalan tanya. Assalamualaikum Tuan. Salam. Nak tanya, sebab sekarang ni Chinese New Year kan. Kalau hari Isnin tu market dia buka tak? Ataupun kalau dia kira USD, ataupun market dia kira US ke dia kira market Malaysia? Market emas Ya. Okey, market emas open macam biasa. Open macam biasa lah. Mana hari Isnin boleh urus niaga lah. Ya, urus niaga. Tetapi syarikat cuti, quantum metal cuti, kalau kita nak buat GCA ke apa semua ke tu, dia akan proses pada hari bekerja, pada hari Rabu lah. Okey, faham. Cuma market masih adalah boleh urus niaga, cuma dari segi pengurusan di Malaysia tu dia cuti lah. Ya, dia cuti. Okey, faham. So sebab kita 24/7, selagi emas ada, asalnya emas tu dia akan top up tu bila sebab dia Chinese New Year ni dia tak melibatkan negara lain kan. Kat Malaysia ni dia stop sekejap lah. Satu lagi nak tahulah kalau hari Isnin minggu depan ni agak market emas boleh naik tak? Prediction. Okey, sekarang ni 266 kan. Sebab sekarang ni yang kalau kita baca market sekarang ni, USD sedang weak. Bila USD weak, kita para dealer ni tak apa seronok lah. Sebab apa? Sebab income kita dalam USD. Kan? So tapi dia sebenarnya dia bagi gambaran positif dekat emas. Okey, bagi gambaran positif dekat emas, insya-Allah emas ni rasa-rasanya untuk tahun 2023 ni dia akan stay 260 ke atas kot. Dia akan stay 260 ke atas. Mungkin dia main area tu lah. Kalau sekarang ni 266, mungkin kalau dia turun pun 265, 264, itu dia naik balik
Macam tu. Dan rasa-rasanya dia sedang dalam trend mendaki tu. Dalam trend mendaki. InsyaAllah mungkinlah kita doakan dalam masa terdekat ni mungkin cecah 270. And, sebab cakap tadi kalau emas ni kita kalau harga turun kita beli, kalau harga jual harga tinggi kita jual. So sekarang ni kalau kita nak beli mungkin kita boleh beli saja, especially kalau GSA. Kalau GSA benda ni tak terpakai. GSA beli simpan, nak buat GSA buat anytime. Tapi kalau JAE kita kena tengok beberapa indikator lah sebelum kita nak beli JAE tu. Kalau boleh mungkin rujuk leader-leader anda semua macam mana nak beli. Okey, Assalamualaikum Tuan Aziz. Dekat mana boleh dapatkan maklumat untuk technical analysis emas ni? Okey, kalau saya pergi dekat goldprice.org. goldprice.org. Ataupun lagi satu boleh tengok dekat kitco.com kalau tak salah saya. Okey, boleh tengok dekat situ. Ataupun lagi satu bolehlah pergi type dekat Google yang selalu saya buatlah analisa harga emas. Okey, so boleh tu Tuan Asno ada tag itu hargaemas.com. Okey, so bila kita tag analisa hargaemas.com ni kita akan baca blog-blog. Okay, kita akan baca blog-blog tentang emas. Adalah seorang pakar, 2-3 orang pakar emas dalam tu, dia bagi tahulah mungkin analisa harga macam ni, naik ke turun ke, kalau naik sebab apa, kalau turun sebab apa. So kalau siapa yang nak mendalami bidang ni, bolehlah buat study sikit. Okay, boleh study sikit macam mana harga emas ni. So hari-hari buat pantauan, hari-hari buat pantauan sama ada di website Quantum Metal ataupun dekat goldprice.com. Okey, boleh jawab jawab soalan Alright, ada lagi soalan sebelum kita tamat? Okey. Sebenarnya ada beberapa orang lagi yang nak join malam ni tapi disebabkan oleh line internet yang tak berapa elok. Okey, terima kasih sama-sama, insya-Allah. Okey, Anwar Alright. So InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan buat lagi program yang macam ni. Okay, setakat ni saya pun dah bincang dengan Tuan Hasnul macam mana kita nak mantapkan lagi kita punya sistem kita. InsyaAllah kita akan dari segi modul semua kita dah siapkan. InsyaAllah untuk yang mana yang introducer. Yang untuk introducer dalam ni yang hadir pada malam ini, insyaAllah kita akan buat satu program Road to Dealer. Saya Tuan Hasnul dah susun jadual tu. Tuan Hasnul dah susun jadual, insyaAllah kita akan tengok nanti dan kita akan buat hebahan kepada siapa-siapa yang nak jadi dealer. Kita akan buat untuk grup kita Road to Dealer yang mana kita akan jemput ada dua orang lagi presenter yang mana dia akan bawa program Road to Dealer yang mana kita akan highlightkan bagaimana anda nak menjadi seorang dealer di Quantum Metal dan daripada itu di pihak kumpulan. Itu di pihak kumpulan, tapi kalau untuk di pihak syarikat pun ada program, ada satu program dipanggil Gold Executive Program yang mana siapa yang nak jadi dealer, salah satu syarat utamanya adalah untuk lulus peperiksaan yang ditetapkan oleh syarikat. Exam dia tak susah exam dia online. Secara online dan kita akan bantulah. Saya dan Tuan Hasnul akan bantu untuk anda lulus dan seterusnya. So kalau dah tak ada apa-apa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tuan Hasnul ada nak share lagi kot? Ada apa yang nak share lagi? Yang saya dah habis. Okey, Tuan Hasnul, buka mic, tak dengar suara. Allahuakbar. Sorry. Okey, untuk yang berminat untuk mendapatkan link rakaman, kita akan sediakan rakaman dalam bentuk YouTube.
InsyaAllah paling lewat pun besok tengah hari lah Ya. chat akan diwar-warkan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat semula rakaman untuk ulang kaji lah, ya, untuk lebih faham tentang produk-produk quantum meter. Sebab saya dan Cik Aziz ini, kami dah lama dah buat quantum meter dia, lebih kurang 3 tahun. So kami dah melalui berbagai-bagai langgar dinding, semua dah lalu dah kan. Jadi kita tak naklah apa yang kami lalui dilalui oleh tuan-tuan. So kita akan buat lebih kerap program seperti ini, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad. Tapi untuk mungkin lepas dari Cina kot, sebab ni cuti panjang, jadi mungkin ramai bercuti balik kampung. So kita akan mulakan, kalau ada permintaan kita akan buat lagi taklimat seperti ini. Kalau boleh bawa kawan-kawan yang berminat untuk mendengar tentang quantum meter, sebab di luar sana ramai sangat yang bercerita tentang kebaikan quantum meter, dan mereka hanya akan join dengan mereka yang mereka kenal saja. Sebab saya punya customer saya, saya punya leader saya, dia kata sebelum dia jumpa saya, dia dah tahu lama, dah tahu dah quantum meter ni apa kan. Cuma dia nak join dengan orang yang dia benar-benar dia trust dan dia kenal. Itu yang penting, ya. Itu kelebihan kita. Kalau kita ada kawan-kawan yang tu just buka mulut saja. Kita ada produk quantum meter, simpanan emas quantum meter yang sangat bagus. So bawa dalam grup ni, dalam kita punya taklimat ni, insya-Allah lah kita akan bagi nerangan yang sejelas-jelasnya kepada mereka, supaya kalau ada rezeki mereka akan terbuka hati dan minda mereka untuk join dengan kita punya tim. Okey, dengan itu dah pukul 11.07 malam. So kita akhirilah kita punya taklimat pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua yang di dalam ni